Okey, tak lengkap rasanya kalau kita tak ada analisis mengenai saingan peringkat suku akhir yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, di mana ada perlawanan-perlawanan penting yang sudah pasti dinantikan oleh penyokong-penyokong. Kita bersama dengan wartawan Fina Rasum. Hello Fina, Assalamualaikum. Dah ready ke nak cakap banyak game ni? Itulah. Ready ya? Ready. Okey, Derby Lembah Kelang antara pasukan KL dan juga Selangor. Juara kumpulan A naib juara kumpulan B. Ini selalu saya dah bicarakan panjang dah dengan Nizam Jamil malam tadi di Nadi Bola tentang nostalgia aksi Derby Lembah Kelang. Tapi tak apa, kita nak fokus untuk aksi yang terbaru. KL ni tak kalah tau dalam saingan kumpulan. Berbanding dengan pasukan Selangor, malam tadi pun dia terpaksa bangkit lewat jaringan untuk mengelak seri dan meraih kemenangan ke atas pasukan Perak. Baik. Apakah sebenarnya, okey, suku akhir ini biasanya game yang lain. Apakah Selangor dah ready sebenarnya untuk berdepan dengan pasukan KL yang dianggap antara favourite lah sebenarnya, saya katakan Fina, untuk mara ke separuh akhir? Okey Akbar, saya sebenarnya berada di Ipoh untuk menyaksikan sendiri pertembungan akhir dalam saingan peringkat kumpulan melibatkan Selangor dan juga Perak FC, dan ternyata apa yang boleh saya simpulkan di sini, ada sedikit kekangan yang dihadapi oleh pasukan Selangor sendiri selepas ketiadaan Olusegun yang berhadapan dengan masalah kecederaan MCL, dan situasi ini sebenarnya memberikan kesukaran kepada pasukan Selangor dalam mencari hasil jaringan mereka selepas Daniel Asri yang menggantikan Ifedayo sendiri nampaknya masih jauh lagi untuk memberikan impak seperti mana yang diberikan oleh Ifedayo sendiri. Cuma kita berharap dengan kembalinya Syahrir Fikri ke dalam pasukan mampu untuk mengubah keadaan. Walaupun Syahrir Fikri berehat ekoran kecederaan sejak 5 bulan lalu, namun saya yakin pemain ini berada dalam perancangan Kasten Nitsel sendiri. Selepas itu sahaja pilihan yang dimiliki oleh pasukan Selangor dalam memastikan cetakan jaringan mampu berterusan dalam saingan peringkat suku akhir nanti, Akbar. Okey, Fina, Selangor pula hampir seri dengan Perak FC, menang tipis je. And Perak adalah pasukan yang dilanda pelbagai masalah macam laporan Fina tadi. Adakah ini indikasi yang kurang baik, kurang elok mengenai prestasi The Red Giants, Fina? Saya fikir mungkin juga tidak, kerana dalam masa yang sama Kasten Nitsel banyak menggunakan pemain-pemain muda, di mana seperti mana yang kita tahu Selangor sememangnya sudah pun layak secara merit untuk ke peringkat seterusnya, dan saya fikir apalah salahnya jika Nitsel sendiri menggunakan pemain-pemain muda ini untuk melihat siapa yang mampu untuk menjadi pemain kedua ataupun lapisan kedua sekiranya berlaku apa-apa masalah, contohnya jika ada kecederaan melibatkan pemain utama. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Nitsel sendiri di Ipoh pada Rabu, saya fikir itu adalah satu yang cukup baik ataupun sebagai persediaan yang cukup baik sebelum mereka melangkah ke saingan suku akhir. Tetapi apa yang kita terpaksa akui di sini, ketiadaan Safwan Barudin mungkin akan memainkan peranan sedikit. Itulah yang mungkin akan menjadikan kegusaran di bahagian pertahanan Selangor. Baik, Fina, sebelum kita beralih kita cerita tentang aksi Melaka dan sebagainya, saya nak tanya, kita banyak sangat menyebut tentang pasukan Selangor, tapi tentang pasukan KL, kalau ikutkan laporan, Adam mengatakan bahawa mungkin Boyan akan berdepan dengan jumlah pemain yang ramai yang mengalami kecederaan yang berpanjangan. Macam malam tadi contoh, Paulo Josue tak turun, Romel Morales second half baru turunkan. Tapi apakah sebenarnya ini hanya helah? Fina lebih kenal tentang Boyan. Apakah ini hanya helah untuk KL sebenarnya kerana mereka akan menurunkan pemain-pemain terkuat mereka dalam saingan peringkat suku akhir? Itu adalah salah satu pendapat yang cukup bernas, Akbar. Saya tahu Boyan Hodak ni kita boleh labelkan dia sebagai antara jurulatih yang bijak dalam mengendalikan pasukan beliau. Dan kita sendiri tahu bagaimana Kuala Lumpur City pada tahun ini mampu untuk memecah rekod 29 tahun apabila mereka mara ke suku akhir buat kali pertama. Dan apa yang menjadi faktor kepada kejayaan ini adalah Boyan memiliki Romel Morales yang perform well, di mana dalam jumlah aksi dalam peringkat kumpulan 8 jaringan telah pun dihasilkan oleh Morales. Dan apa yang saya dapat lihat di sini,
KL City memiliki pemain yang mampu untuk beraksi lebih posisi. Contohnya seperti Romel. Kita tahu di posisi mana Romel sebelum ini ketika bersama dengan PKNS. Paulo Josui juga. Dan juga apa yang kita nampak sekarang ni, kelibat Daniel Ting yang mungkin akan menggantikan kedudukan Irfan Zakaria yang mengalami kecederaan. Dan itulah yang menjadikan Kuala Lumpur seolah-olah satu pasukan baru. Walaupun pemain-pemain ini pernah beraksi dalam pasukan lain sebelum ini, tetapi mereka seolah-olah dilahirkan semula. Itulah yang menjadi kekuatan Kuala Lumpur dan saya fikir kebijaksanaan pemain-pemain sendiri untuk mempamerkan prestasi sebenar mereka. Dalam saingan Piala Malaysia ini adalah pentas yang terbaik untuk mereka membuktikan kemampuan mereka kerana mungkin itulah orang kata platform terakhir untuk pihak pengurusan menilai prestasi mereka untuk kontrak musim hadapan. Itu perkara yang paling mudah untuk Fina, kita dah ready tak simpulkan. nak keluar dari Klang Valley? Saya sentiasa bersedia, Dayang. Okey, sebab tak nak cerita kisahlah tentang- Klang Valley ke Malaysia ke, kita bersedia je. Okey, nak cerita tentang Melaka United pula sebab kita boleh lihat macam mana garangnya Melaka United di peringkat kumpulan. Tapi persoalannya berdepan dengan Sabah nanti, Sabah pun ada tunjuk karakter yang cukup dahagakan kemenangan sebab mereka berjaya untuk memintas PJ City dan mengiringi JDT untuk ke peringkat seterusnya. So, apa yang boleh kita jangkakan pertemuan Sabah, pertemuan Melaka United nanti, Fina? Something yang hebat? Sudah pasti itu adalah sesuatu yang cukup menarik untuk diperkatakan juga. Saya bermula dengan pasukan Melaka. Melaka adalah satu pasukan yang tak diberi harapan ataupun kita tak sangka pun Melaka mampu untuk muncul selaku juara peringkat kumpulan dan di mana Kedah yang boleh dikatakan sebagai favourite berada di kedudukan kedua. Apa yang ada pada Melaka? Saya sempat berbicara bersama dengan Zainal Abidin Hassan sebentar tadi sebelum masuk ke studio. Apa yang ada pada pasukan ini adalah teamwork itu sendiri di mana setiap pemain tahu apa yang mereka perlu lakukan dan yang paling penting setiap kali hilang bola mereka tidak akan membiarkan perkara itu berterusan. Masing-masing cuba untuk mendapatkan kembali kelebihan mereka dan mungkin itulah salah satu faktor yang paling tepat untuk meletakkan Melaka di kedudukan mereka sekarang ini. Dan untuk pasukan Sabah di mana kehadiran Dato' Ong Kim Swee memainkan peranan yang cukup besar. Apa yang boleh saya perkatakan di sini, kebijaksanaan Kim Swee meletakkan kepercayaan kepada keseluruhan pemain menjadikan satu pasukan lebih bermotivasi untuk menunjukkan kelebihan masing-masing. Saya buat sedikit perbandingan dengan jurulatih Kurniawan sebelum ini. Beliau hanya menumpukan kepada pemain-pemain yang sama. Jika 14 pemain itulah yang akan diberikan peluang dan terus mendapat ruang. Tetapi apa yang Dato' Ong Kim Swee lakukan dalam pasukan Sabah, beliau membuatkan semua pemain dan juga staf sokongan yang berada dalam pasukan Sabah berasakan mereka semua penting untuk pasukan. Jadi karakter yang dibawa oleh Dato' Ong Kim Swee itu sendiri sebenarnya menjadi majlis sebenar untuk pasukan Sabah. Wow, saya pun sebenarnya nak berikan ucapan tahniah kepada Dato' Ong Kim Swee. Tak sangka dapat bawa Sabah ke peringkat suku akhir dan tahniah juga kepada Zainal Abidin Hassan. Mula-mula macam dah tak boleh nak dengan Melaka tapi akhirnya mereka muncul juara kumpulan. Okey, Fina akan stay bersama dengan kami Fina untuk kita analisis dua lagi pertemuan suku akhir Piala Malaysia hujung minggu ini. Okey, stay dengan kita orang, Fina.